A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Dan sebut olehmu hari yang kami bangkit daripada tiap-tiap umat itu saksi. Iaitu nabinya naik saksi baginya dan naik saksi atasnya. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu dekat kita esok di hari akhirat esok siapa nabi kita, dia akan mai jumpa kita. Dia akan mai untuk nak buat dua kerja. Yang pertama, Nabi akan mai menjadi saksi bagi kita. Maksudnya depan Allah. Dia kata, Syamsuri umat saya. Syamsuri beriman dengan risalah saya. Itu dia menjadi saksi bagi kita. Dan kadang-kala Nabi menjadi saksi ke atas kita. Dia mai di depan Allah, dia kata, Ya Allah, dia umat aku. Dia hidup zaman aku menjadi Nabi. Tapi dia tidak ikut ajaran aku. Dia kafir daripada agamamu yang aku bawa. Maka ketika itu, Nabi SAW menjadi saksi ke atas kita. Dia mendakwa kita. Kerana kita tidak ikut risalah, ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan benda ni dia kata berlaku pada hari kiamat. Firman Allah, summa la yu'zanu lilladzina kafaru wa la hum yusta'tabun. Dan kemudian tiada diizin bagi segala kamu itu, yang di segala kafir itu, untuk minta uzur, untuk minta excuse, untuk minta nak balik ke dunia. Tak diizinkan lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masa untuk kita menyesal dan berubah, lah. Masa untuk kita menyesal atas silap kita dan berubah jadi baik ialah lah ni. Bukan hari kiamat esok. Hari kiamat esok tidak ada excuse. Tidak ada lagi peluang kedua yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ni dia kata apa? Pada masa itu manusia tidak boleh minta uzur, minta nak balik ke dunia untuk nak buat ibadat balik. Tak boleh dah. Siapa yang umrah kalian ke berapa dulu? Satu ustaz Indonesia. Dia mai bagi kuliah di hotel. Dia bagi tahu dalam kuliah dia. Dia kata ibu-ibu, bapa-bapa, banyakkanlah membaca yasinan dan tahlilan. Dia kata. Kerana orang-orang tua kita yang sopa Indonesia. Orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia ya, malam Jumaat mereka kembali ke rumah. Mereka ketuk pintu rumah. Mereka tanya anak-anak cucu mereka, mana yasinannya, mana tahlilannya. Sahabat-sahabat saya yang dulu dengar, tak dulu cari saya. Jadi malangnya saya tak ada. Habis dia pergi jumpa, kata Ustaz, dah nak minta Ustaz clarify. Kita mati ni, kita boleh duduk balik rumah ke? Saya tak itu cerita hantu malam Jumaat. Pasal apa? Pasal hadisnya jelas. Menceritakan tentang orang mati ni sama ada badan dia ataupun roh dia tak boleh balik dah ke rumah. Tak boleh balik dah. Dan dia kata ni mai duk ketuk pintu, duk tanya anak cucu mana yasinannya, mana tahlilannya. Saya kata itu tahyulan. Kita tidak boleh hidup di alam mistik. Kita kena hidup di alam yang berpaksikan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita benda-benda yang melibatkan alam ghaib ataupun disebut dalam tauhidnya sebagai sam'iyat. Benda-benda yang kita dengar aja cerita, Quran cerita, hadis cerita, dengar aja. Tapi mata tak pernah boleh tengok. Benda-benda ni mesti dia ada asal usul dia. Dia mesti ada Quran, dia mesti ada hadis Nabi mai cerita. Kita boleh create, kita boleh reka, kita tak boleh duk buat suka-suka, duk buat cerita-cerita walaupun dengan tujuan baik. Dengan tujuan kita nak encourage orang, kita nak galakkan orang, kita nak motivate orang, suruh dia rajin baca Quran. Kita nak suruh orang buat ibadat tu bagus, tapi kita berbohong itu salah. Islam agama yang berdisiplin.
Kalau Islam tidak ikat kita dengan disiplin Quran dan hadis, hancur lebang agama ni. Dia jadi macam agama orang lain. Kita tak boleh reka-reka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani." Nabi kata apabila satu orang manusia mati dan dikuburkan dia di dalam kubur, mai malaikat. Dua malaikat yang berpakaian kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihim al-munkar wal akharun nakir. Yang mai ni muka dan nakir. Masuk aja, selesai ke bumi aja, mai dia. Pasal apa? Pasal itu kerja dia. Pasal itu tugas dia. Pasal itu rutin yang mesti dilakukan oleh dia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula sekali, Munkar dan Nakir akan tanya orang yang dikebumikan ni. Dia kata, hang tahu tak man hadzal rajul? Siapa dia laki-laki ini? Pada ketika itu dijelmakan rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertama kali kita melihat wajah Nabi. Ni kita duk hidup ni, kita duk sebut nama Nabi, kita berselawat kepada Nabi, kita duk habaq ke orang kita sayang Nabi, dan kita buktikan dalam hidup kita hari-hari kita sayang sangat kepada Nabi. Kita marah kepada siapa-siapa yang cuba mencerca, yang cuba nak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertama kalinya kita masuk aja dalam kubur, dinampakkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lidah yang fasih, kita jawab dalam kubur, huwa abdullah wa rasuluh. Kita kata inilah Abdullah, dia hamba Allah, wa rasuluh, dan dia adalah Rasulullah. Terus dengan lidah yang fasih dalam kubur kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hak ni tuan-tuan bukan boleh praktis, bukan boleh duk hafal, bukan. Benda ni bergantung kepada kita masa hidup atas dunia. Kita siapa? Kita masa hidup atas dunia, kita ni ahlul qiblah ke tak ke? Kita ahli qiblat ke tak ke? Kita orang semayang ke tak ke? Kita betul-betul sayang Islam ke tak ke? Benda ni akan menentukan boleh tak boleh kita dalam kubur nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita jawab saja ini Abdullah, ini Muhammad, Abdullah wa rasuluh, dia adalah hamba Allah dan Rasulullah, fayaqulani, muka dan nakir terus kata, qad kunna na'lam annaka taqulu hadha. Muka nakir kata, kami tahu dah hang akan jawab macam ni. Itu dia tuan-tuan. Untungnya kalau sekiranya kita pilih untuk jadi orang yang beriman kepada Allah masa hidup atas dunia ni, untung dia apa? Awal malaikat kenal dah kita. Bila kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita kata huwa Abdullah wa rasuluh, dia hamba Allah dan dia Rasulullah, bila mulut kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apabila kita sebut aja macam tu, malaikat kata aku tahu dah hang akan jawab macam tu. Kata hadis tu, summa yubsahu lahu fi qabrih 70 dhira'an fi 70. Kemudian Allah perintahkan supaya bumi kubur dia tu, lubang kubur dia tu jadi luas, seluas 70 hasta panjang dan lebar. Allah perintahkan kepada kubur tu supaya jadi luas 70 dhira'in fi 70. 70 hasta lebar, 70 hasta panjang. Lega duduk dalam kubur. Summa yunawwiru lahu fi, diterangkan kuburnya dengan cahaya. Summa yuqalu lahu nam. Kemudian malaikat kata dekat orang yang beriman yang baru mati ni, malaikat kata nam, tidur kamu. Fayaqul, jawab dia ni, yang beriman ni, yang baru mati ni, yang dinampakkan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, yang kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ni.
Dia kata kepada malaikat, arji'u ila ahli. Dia kata, izinkan aku. Aku nak balik sat aja pergi jumpa keluarga aku. Dia minta kepada malaikat Munkar dan Nakir. Dia kata, arji'u ila ahli. Bagi kat aku masa sat aja. Aku nak balik jumpa keluarga aku. Fa'ukhbiruhum. Aku nak habak kat mereka. Kata cerita ni benar. Aku nak habang kat bini aku. Aku nak habang kat anak-anak aku yang aku sayang. Aku nak habang dekat mereka. Hampa jangan main-main. Ini cerita betul. Hak kita duduk dengar di masjid ni betul. Hak ustaz duduk baca Quran tu betul. Hak hadis Nabi SAW bagi tahu tu betul. Arji'u ila ahli. Aku nak balik dekat keluarga aku. Fa'ukhbiruhum. Aku nak habang kat mereka aja. Bukan aku nak buat apa. Nak habang aja. Dia kata ni ayah hampa ni. Ayah hampa baru saat-saat mereka pergi tanam. Ayah nak habang kat hampa. Ni cerita dalam kubur ni betul. Ayah nak habang kat hampa. Kata Munkar dan Nakir ni ada sungguh. Ayah nak habang kat hampa. Kata Nabi Muhammad ni kita wajib kena sayang dia. Ayah nak habang kat hampa. Jangan buat jahat. Fayaqulani. Kata Munkar dan Nakir, nam kanaumil arus. Alladhi la yuqidhu. Munkar Nakir kata, tidak. Ini cerita balik-balik ni semua tak ada. Hang sudah duduk alam lain. Alam barzakh. Tuan-tuan, barzakh ni makna apa? Barzakh. Makna dia dinding. Barzakh tu maksud dia dinding. Dinding apa? Dinding yang mendindingkan manusia daripada alam kubur dengan alam dunia. Tidak ada manusia boleh menembusi dinding itu. Nampak macam duduk 6 kaki bawah ya. Nampak macam boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Kerana alamnya berbeza. Malaikat kata, nam kanaumil arus. Tidak macam mana pengantin tidur. Allazi la yuqidhu. Iaitu tidur yang orang tak boleh gerak. Tidur hatta yab'asahu Allahu min madja'ihi dhalik. Sehinggalah tiba hari kebangkitan. Allah akan bangkitkan hang masa tu. Hadis itu seterusnya dia cerita kalau sekiranya orang munafik, dia nampak muka Nabi kepada dia, ditanya dia, hang kenal tak siapa ni? Dia jawab kata, aku tak kenal. Aku ikut orang lah. Orang kata apa, aku kata lebu tu. Tak ambil tahu agama. Ikut orang. Sendiri tak mau pergi mengaji, agama tak mau nak cari, ilmu tak mau nak ambil pegang. Aku ikut orang. Ikutlah. Orang nak pergi ke mana, aku pergi ke situ. Aku bukan nak ikut Allah, aku bukan nak ikut Rasul. Aku bukan nak ikut ni semua Quran hadis ni. Aku ikut orang. Orang suka apa, aku buat yang tu. Orang tak suka apa, aku nanti lari daripada benda tu. Munafik bila dinampakkan kepada dia rupa Nabi SAW, ditanya dia, hang kenal tak siapa ni? Dia kata aku tak kenal. Aku ikutlah siapa pun. Siapa kata apa? Aku ikut. Dia kata la adri. Aku tak tahu. Fayaqulani, malaikat kata dekat dia, aku tahu dah hang akan jawab macam ni. Kenal juga orang ni. Aku tahu dah hang ni memang tak tahu apa. Fayuqalu lil ardi. Maka diperintahkan kepada bumi. Iltaimi alaih. Himpit dia. Fataltaimu alaih. Maka bumi pun renyak dia. Fatakhtalifa fiha adla'uh. Hadis kata sehinggalah berselisih tulang rusuk dia. Bumi himpit ni pasal apa? Pasal Allah perintah. Pasal apa Allah perintah macam tu kat dia? Pasal padan dengan dia masa hidup di atas dunia. Dikatakan kepada bumi, iltaimi alaih. Renyak dia. Fataltaimu alaih. Maka bumi pun renyak dia. Sampai berselisih adla'. Adla' ni, tulang-tulang rusuk ni. Kena himpit. Renyak dia betul. Fala yazalu fiha mu'azzaban hatta yab'athahu Allahu min madja'ihi dhalik. Macam itulah dia. Sehinggalah hari kiamat esok. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So ayat yang kita baca tadi, dia kata tidak ada uzur kepada orang apabila dia dah balik ke alam sana. Tidak boleh lagi dia nak minta balik ke dunia. Dan tiada mereka itu disentuh. Dan tiada lagi mereka itu dituntut suruh balik untuk buat kerja apa yang diredai Allah. Kerana akhirat adalah tempat balasan, bukan tempat nak buat amal. Sebelum nyawa kita terpancuk keluar, buatlah apa nak buat. Dan nyawa sudah sampai di gargarah, tak boleh buat apa dah.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Persoalan tentang roh. Ini persoalan yang sangat complicated. Sebab dalam Quran, surah Al-Isra, ayat 85, Tuhan kata, Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tuhan kata, wahai Muhammad, mereka tanya engkau tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Jawab dekat siapa yang tanya pasal roh ni, kata ini kerja Tuhan. Ini urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tuhan kata, aku tak bagi ilmu dekat manusia ni, melainkan sikit aja. Sikit ilmu yang Tuhan bagi kat kita tu, macam mana teknologi yang dicapai oleh manusia ni. Nampak hebat. Tapi di sisi Tuhan, Tuhan kata, aku bagi sikit aja. Manusia jangan rasa dia terlalu hebat. Kerana hak hebat pada manusia itu, sikit pada aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh kerana roh ini urusan Tuhan, maka siapa pun tak boleh nak cerita pandai tentang roh. Tak boleh. Satu ulama besar, nama dia Ibnu Qayyim. Dia tulis satu kitab. Tajuk kitab dia Ar-Ruh. Dia tulis satu kitab ni. Cerita pasal roh ni, pasal dia tulis satu kitab. Tajuk kitab dia Ar-Ruh. Dia kutip ulama-ulama dulu punya cerita tentang roh. Ibnu Qayyim kata, Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berpendapat roh orang mukmin seperti syuhada, orang-orang yang mati syahid. Mati aja dia pergi duduk di sisi Allah. Itu pendapat Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar. Yang kedua, ni kata Ibnu Qayyim. Dia kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, roh orang kafir terus pergi neraka. Itu pendapat. Pendapat. Yang dikutip benda ni ditulis oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab dia yang bertajuk Ar-Ruh. Dia kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata roh orang kafir, maka mati ya terus masuk neraka dah. Roh mukmin di syurga. Dia kata. Kata Ibnul Qayyim lagi, sebahagian daripada tabi'in berpendapat. Pendapat juga. So, benda ni kerja Tuhan. Dia kata roh orang mukmin berada di sekitar kolam ataupun telaga Kautsar. Kata sebahagian tabi'in. Manakala roh orang kafir, dia kata dihumban di telaga Barhut yang ada di Yaman. Ini yang jadi kontroversi hari itu ni, cerita Barhut saja, gaduh ruyung dah berada. Ini mewakili pendapat sekumpulan tabi'in. Dan dia kata pendapat yang rajih mengatakan roh ni dia ikut darjat masing-masing. Kalau sekiranya orang-orang biasa, roh dia berada di alam barzakh. Tak masuk lagi syurga, tak pergi ke neraka lagi. Just dia ada di barzakh, dia kata. Dia kata roh para anbiya, roh nabi-nabi berada di a'la illiyin. Ini ada sebut dalam hadis tentang a'la illiyin, tempat yang tinggi-tinggi. Manakala ada sebahagian roh orang yang baik-baik seperti orang yang mati syahid, dia kata berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang rajih, dia kata. Dan di samping tu ada yang kata ada roh yang nak masuk syurga tertahan di pintu syurga, kata Ibnul Qayyim. Dan ada juga roh yang kekal tertahan di kubur mereka. Itu juga pendapat yang bukan mai daripada ayat Quran ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal Quran bagi tahu, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dia bertanya engkau pasal roh, abang ini kerja Tuhan. Tu selalu cakap banyak. Ini bukan kerja manusia. Manusia disuruh apa? Jadi orang baik, supaya roh dia mendapat tempat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.